illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada nak bertanya. Okey, terima kasih Tuan. Dan ini mungkin soalan yang terakhir, iaitu Tuan tadi dah menceritakan tentang kalau kita nak dapat sampai tingkat yang makrifah, iaitu kita kena pergi bersuluk. Dan kita ketahui tak ramai yang dapat peluang untuk pergi bersuluk. Adakah memungkinkan orang yang tak bersuluk ni dia bersuluk di rumah? Maknanya cara yang nak dibuat tu iaitu dengan cara bersuluk jugalah. Tak keluar bilik, contohnya lah, tak keluar bilik, ataupun kalau keluar pun masak yang perlu. Jadi yang perkara yang terhad je lah dia buat kita bersuluk di rumah. Jadi ini adakah memungkinkan demikian? Ataupun kalau zaman sekarang ni maknanya dia secara online. Secara online sebab kita tak boleh keluar kan. Nak pergi sana semua sekali tak dapat. Yang dapat hanya 250, yang lain tak dapat. Jadi kita suluk kat rumah. Jadi itu soalan saya lah kepada Tuan Guru yang betul-betul untuk memberi penjelasan ya. Sebab kita ingin nak pergi tapi tak dapat. Kemudian yang satu lagi ni soalan daripada ini Samsudin, dia mohon nak berbai'ah. Dia dan ditalkin kat mana boleh ketika. Ya. Itu saja. Soalan tadi soalan pertama itu ada dua soalan sebenarnya. Boleh tak suluk sendiri-sendiri di rumah? Ya. Jawapannya tak boleh ya. Kerana amalan suluk ini akan melalui perjalanan yang mesti melalui destinasi. Pertama syaitan, lepas tu nafsu, lepas tu akal, lepas tu hati, lepas tu roh, akhir sekali sir Jadi kalau dilakukan sini di rumah boleh dilakukan, tapi bukan dinamakan suluk lah ya. Selepas solat itu buatlah isi makom lah. Kalau saya tadi 2 jam, buatlah zikir isi makom 2 jam ke 3 jam, tak apa. Cara itu boleh lepas solat ya. Zikir ya, isi makom katalah setengah jam, tahlil la ilaha Allah setengah jam, 1 jam boleh. Itu kan dah rutin kita hari-hari kan. Buat macam tu dah cukup lah ya. Tapi nak ikut betul macam di Solo ya, makan bersukat, bangun apa semua, itu tak boleh. Pasal apa? Ada kaitannya tadi ya. Perjalanan orang bersuluk itu dikatakan lebih bahaya, lebih susah daripada kita sesat di tengah hutan tebal. Betul? Hutan tebal, sesat-sesat pun ada datang bantuan. Tan Sri Ghazali Syafi'i, dia jatuh kapal terbang tak mati, sangkut pada pokok buluh. Dia jatuh tu hutan sana dekat Janda Baik Sesat dalam hutan tu kan banyak harimau, tapi selamat. Sebab selamat, ada pasukan penyelamat yang jumpa dia. Orang yang bersolok ini lebih bahaya daripada sesat di hutan. Sebab itu kalau kita lakukan sendiri memanglah nanti tersesat, mati. Mati artinya nanti disesatkan jadi mangsa iblis. Sebab itu mesti ada pemimpin ya. Pemimpin ni ada pembantu, ada yang jaga. Sebab apa? Orang yang bersolok ini bila jumpa seorang yang menjaga tu, muka lain je penjaga ni pun dah tahu, Tuhan, makcik itu nampak lain sajalah Tuhan. Kita kena periksa kenapa muka dia lain, bila duduk dia cakap lain. Ini tentulah macam-macam. Sebab orang yang bersolok ini macam-macam latar belakang ya, macam-macam latar belakangnya.
yang kita takuti dalam dirinya itu ada syaitan, ada jin. Syaitan dalam jin ini disebabkan 5 sebab. Satu, keturunan, orang kata saka. Kedua, ilmu yang dituntut yang salah. Ketiga, orang sihirkan dia. Keempat, gaya hidup dia. Kelima, memang masuk sendiri. Syaitan itu masuk sendiri tanpa dijemput. Kenapa? Dia duduk dalam manusia ini seronok. Syaitan duduk dalam manusia ini seronok. Kan Rasulullah bersabda, Inna syaitana tajri min bani Adam majra dammi. Syaitan itu berlari-lari dalam pembuluh darah anak Adam. Jadi kalau takdirnya dalam diri itu ada syaitan, dia bersolok, inilah yang nanti jadi gila isim. Yang gila itu syaitan yang di dalam, dia tak boleh keluar. Jadi sebab itu bila bersolok ini ada yang memimpin, ada pembantu pemimpin. Kalau ada perubahan-perubahan yang pelik, arah ke arah gila, boleh diselamatkan. Antaranya diberhentikanlah daripada solok, dikeluarkan. Kalau terus, ini nanti dia masalah. Habis macam nak solok, diobatkan dulu. Syaitan ini dah keluar, barulah boleh. Itu memang berlaku di zaman Imam Ishaq. Bila solok aja hari kedua, tuan-tuan, berlari-lari. Aduh, panas. Dia pegang-pegang punggung dia kena ada api kat punggung. Bila Imam Ishaq tanya, awak ada amal apa? Dulu saya ada belajar ilmu kepala tai. Ilah. Imam Ishaq tanya, apa maksud awak ilmu kepala tai? Ilmu itu bila kita buang air besar, najis yang mula-mula keluar itu diambil, lumurkan ke badan. Jangan mandi 3 hari. Untuk jadi apa? Kebal. Itu setan. Ini cerita betul. Jadi sebab itu tak boleh diamalkan sendiri-sendiri, gaya bebas. Dan karut-karut tadi macam cahaya-cahaya ni tak boleh. Saya dah cerita murid saya solok di Johor. Dia solok hari yang kedua, dia jumpa saya. Dia kata, Tuan ajar saya zikir Allah ini leceh. Saya pun terbanyak. Astagfirullah. Apa sebab kau kata leceh? Sebab ada yang senang. Macam mana? Saya kejam, saya bayangkan kalimah Allah menyelinap zahir di depan saya berwarna keemasan. Lalu saya niatkan roh saya masuk dalam kalimah Allah. Saya jadikan kalimah Allah kenderaan saya. Dalam hati saya, ya Allah, saya nak tengok aras. Sekejap saya sampai aras. Lepas aras, ya Allah, aku nak melawat 7 lautan. Sekejap saya dapat melawat 7 lautan. Dia nampak makhluk-makhluk yang luar biasa dalam lautan. Ustaz pun tak pernah kan sampai ke aras. Saya pun kata ini syaitan. Saya tak ajar macam tu. Akhirnya murid saya ni macam mana? Dia kata dengan aku, saya akan tinggalkan, saya akan zikir Allah. Tapi dia tipu, dia ikut saja. Hari yang kelima dia jadi gila isim. Bila saya tanya, sebelum awak solok ni ada belajar apa-apa ke? Saya belajar ilmu kasyaf. Macam mana cara belajar? Saya diajar 1 hari mesti belajar, mesti membaca ayat kursi sekian, baca Fatihah sekian. Mesti saya puasa 44 hari, tak boleh makan barang-barang yang kena api. Habis macam mana kau makan? Minum air tebu, tak kena api. Makanan saya makan buah. Sesudah 44 hari, Allah letakkan saya di alam kasyaf. Saya boleh nampak yang Ustaz tak nampak. Sepadan dah awak nampak kalimah Allah. Ini semua syaitan. Semua syaitan. Itulah akhirnya dia gila isim. Dia akhirnya lari dari saya. Sebab apa? Dia jumpa seorang hamba Allah yang dianggap hebat
Guru dia lah. Guru dia itu puasa 40 hari. Dia kata, kalau gitulah jin ni Dr. Jahid dah masuk kat awak. Dia tuduh saya macam tu. Ya. Guru dia itu tuduh saya ketika bersolok ni guna jin saya ni dah masuk ke badan dia. Tapi hamba Allah ni lari daripada saya sampai sekarang, baru dia pencet. Dia pegawai seorang pegawai kerajaan. Yang online tadi. Ya. Yang online. Yang kedua itu boleh tak solok online? Jawabannya beginilah, kalau online itu terang, ya, tak ada gangguan, itu bolehlah pertimbangkan. Tapi kalau online macam sekarang, ya, online macam sekarang ni kan banyak hilangnya daripada ada, betul tak? Itu nanti jadi gangguan, tak boleh. Ya. Memang betul kalau dah jauh macam mana, dah zaman moden, ya. Kalau di Australia sana macam depan kita dan tak ada gangguan, ya, hubungan itu boleh dibuat macam di depan kita, mungkin satu masa besok boleh. Tapi setakat inilah kemajuan ni online ni, saya fikir masih tak boleh diguna. Ya. Kadang-kadang kita cakap 1 jam pun terputus-putus, suara pun kadang tak terang, ada banyak gangguan. Jadi setakat itulah. Ya. Ini Haji Ibrahim minta simpulkan amalan yang sepatutnya kita amalkan di bulan Ramadan ini, ya. Pertama, sebagaimana yang saya telah terangkan tadi, banyakkan zikir. Kedua, baca Quran. Ketiganya selawat Nabi, taubat jangan lupa, dan juga banyakkan sedekah, ya, bantu orang. Ini insya-Allah, ya. InsyaAllah kita akan dapat kelebihan bulan Ramadan, kelebihan puasa, ya. Rasulullah bersabda, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa yang berpuasa dalam keadaan hatinya, ya, beriman sebaik-baik iman, dan ikhtisaban ni artinya mencari-cari, sengaja mencari-cari keridhaan Allah. Maka semua dosa-dosanya yang lepas diampunkan oleh Allah. Kan besar ni, ya. Dosa-dosa yang lepas, siapa umur 70 tahun, dosa 70 tahun tu Allah ampunkan. Tapi puasanya itu mesti ada 2 keadaan hati, imanan wa ihtisaban. Untuk membentuk iman wa ihtisaban ini dalam puasa itulah kena banyakkan zikir. Banyakkan, ya. Zikir afdal kalau di lidah la ilaha illallah, kalau bersuara la ilaha illallah, diikutilah Allahu Allah. Kalau dalam hati zikirnya ialah Allah Allah, diikuti la ilaha illallah. Itu yang biasa diamalkan, yang diterangkan oleh syekh-syekh dalam mana-mana tarekat. Kalau Ahmadiyah didahului dengan zikir lisan la ilaha illallah, diikuti dengan Allahu Allah, diikuti dengan ya hayyun ya qayyum, ya. Yang saya belajar dulu, guru saya Haji Sa'id di Kota Baru. Kalau dalam Naqsabandi dimulai dengan zikir sir dalam hati, tadi 7 lataif. Sesudah itu diakhiri dengan la ilaha illallah. Nah, itulah. Selain itu bacalah Quran. Banyak sedekah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkanlah perkara-perkara yang merosakkan puasa kita, yang sudah maklum, ya. Ustaz-ustaz dah sebut, dah penat dah. Kita pun dah penat dengar. Betul. Cuma kita tak tahulah. Tapi kalau kita banyak zikir, Allah nanti ingatkan. Bila kita nak mengumpat ke, nak kata yang buruk ke, insya-Allah kita ingat. Kerana Allah sentiasa memberi hidayat kepada kita. Itu sajalah.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. Wa li abaina wa li ummahatina, li ikhwanina, akhwatina, wa li masyayikhina, wa li dhabil huquqil wajibati alaina, wa li muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, min ta'atika ma tuballighuna bi jannatik, najaki ma tuhammilu bi alaina masa'ibad dunya. Allahumma atina bi asma'ina wa asharina wa quwwatina ma akhyaitana wa ja'al warisa minna. Allahumma ja'al sa'rana ala man zalamana wa ansurna ala man adana. Allahumma la tajid dunya wa qura hamdina wa la mablagha ilmina wa la tusallin alaina ya Allah man la yarhamna. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata wa istiqamata ala syari'atil qara wa taqwa. Allah ja'alna mustaqiman wa la taj'alna saqiman ala haqq. Allahumma man 'alaina bil istiqamati ala syari'atil qara wa taqwa. Allahumma taf 'alaina akmalal futuh wasrah sudurana masyruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-athhar wa asbil ahyar. Wasallim tasliman katsira ya arhamar rahimin. Allah ya Rahman Rahim, ya hadiyan mudillin, ya nasiral muslimin, wa ya rahmat du'afa wal masakin. Ij'alna min awliyaikal muttaqin, ij'alna min awliyaikal muttaqin, ij'alna min awliyaikal muttaqin, wakhsurna bi zumratil muqarrabin, warzuqna khairal darin, qadna min syarri qawlaini. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa inna min al-sadaqah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal.